warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Kita buka pertemuan kita pada malam ni dengan sama-sama kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, untuk makluman awal insya-Allah saya akan buat yang bengkel tajuk keadaan Rumi itu hari Ahad pukul 9 pagi sehingga pukul 1 tengah hari lah, 4 jam straight. Tapi kita akan berhenti sekejap. Dalam sejam setengah kita berhenti, 1 jam setengah kita berhenti. Kita berhenti dalam 10 minit macam tu, nak minum air ke, nak beri ke, nak tegakkan tulang ke apa semua. Jadi kita berhenti dalam 5 hingga 10 minit, lepas tu kita sambung balik. Okey. Saya akan terangkan kaedah. Saya bagi bentuk PDF dulu sebab yang gambar buku tak sempat cetak lagi. Jadi saya bagi dalam bentuk PDF kaedah-kaedah Rumi ataupun dalam bentuk words. Boleh juga dalam bentuk words pun boleh. Okey. Cuma saya minta sediakan Al-Quran Rasam Osmani je. Al-Quran setiap orang mesti ada Al-Quran Rasam Osmani. Kalau tak Rasam Osmani susah sikit kita nak jumpa dia punya simbol dia. Tapi kalau Rasam Osmani insya-Allah boleh. Banyak simbol-simbol dalam Rasam Osmani. Jadi insya-Allah nanti kita akan beri maklumat. Okey. Mungkin ada tanya yang yuran dia macam mana Ustaz? Saya tak tetapkan yuran tapi saya nak bagi free je sebenarnya. Saya nak bagi free je. Okey. Kalau nak sumbang tu bolehlah. Saya lebih pada nak bagi Haris je sebab ialah Haris masa dia, lepas tu dia jaga teknikal. Saya tak kisah. Saya Allah SWT saya nak menyumbang sebenarnya. Jadi sebelum ni mungkin ceritanya berapa kan. Ini kali ni saya sebutlah. Tak payah ada yuran insya-Allah. Jadi ikut je. Hari Ahad pukul 9 sampai pukul 1 insya-Allah. Jadi nanti saya akan keluarkan iklan untuk tu. Keluarkan poster untuk tu. Jadi siapa nak join boleh tinggalkan nama pada Sri lah. Tinggalkan nama pada Sri. Kita buat Zoom, kita buat melalui Zoom. Okey. Dan Zoom je kot, tak ada FB live tak ada. Zoom je. Tapi saya bincang Haris dulu nak buat FB live tak. Kalau buat FB live kena buat Allah SWT kena buat FB private group. Jadi kalau nak register lagi FB private group ni macam susah. Boleh lah. Kalau nak buat ulangan, nak tengok balik kan kaedah tu, insyaAllah nanti saya bincang Haris untuk buat FB private group insyaAllah. Okay. Buatlah Ustaz sebab saya tak dapat hadir. Adik saya buat kerja kahwin. Itulah sedih. Jelasnya orang Singapura dah boleh buat kerja kahwin Tapi grup sikit aja Ustaz. Ya. 100 orang saja. Oh, 1 orang pun dah ramai dah kan. Buat dekat Dewan ke buat dekat ni rumah? Dekat Dewan. Dewan SOP semua dia check macam-macam lah. Kita dah, kalau yang boleh attend yang ada vaksin je. Siapa yang ni nikah, siapa yang walimah? Adik saya punya anak lah kahwin, kena anak saudara saya. Anak saudara lah. Ingat anak ke apa? Anak dah habis dah. Dah habis dah? Anak semua dah kahwin. Wah, yang cucu lah. Cucu yang paling besar umur apa? 11. Saya punya cucu ramai Ustaz, 13. Tapi yang paling tua umur 11 tahun. 11. Okey, 11 tahun lambat lagi lah. 10 tahun lagi. Lama lagi.
Okey, jom insya-Allah. Kita masuk pada ayat baru ni kita berhenti pada ayat 30, masuk ayat 31. ini 31 kan? Ha. Saya sharekan skrin. Sekejap saya besarkan dulu. Okey. Fine. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Yang asyik ni pandai no bengkok-bengkokkan ni. Kenapa jadi gini? Saya nak sentuh pada perkataan ahlakna. Bukan hai. Ahlakna. Alam yarau kam ahlakna. Jadi bunyi bukan dia boleh tak? Cuba. Tu jadi ha. Di kat sini. Bukan di sini Pak Cik, di sini Pak Cik. Bongo. Sini. Mengeluh. Kalau macam ma minta duit mah. Yang tu kita nak. Bukan kita dia. Ma minta duit mah. Bukan Dia boleh? Cuba Kak Saimah try. Nak minta dia. Kakak minta semula. Okey, boleh. Yang penting Ustaz. Macam mana? Banyak angin ke? Banyak angin, tak ada angin. Kalau ada angin, dah salah Ustaz. kalau ada angin, dia jadi huruf ha pedas. Jadi tu nak angin kan? Tapi ni sama dengan perkataan tapi beza pada Fatihah ialah budak ni tu. Kita macam mengeluh. Bukan budak ni bukan tak kena kan? Tu nampak. Kena tolak ke bawah lah Ustaz ya. Dia kat sini, kat bunyi rasa getaran kat sini. Bukan dia ihdinas sira. Ihdina. Jadi kat sini ahlakna. Tu. Kenapa begitu? Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Nampak Mim mati jumpa mim. Mimnya tak ada tanda mati jadi dua harakat. Macam tu senang dua harakat. Okey, ataupun kita nak hukum kat yang mim bersabdu tu wajibul ghunna sebab nun bersabdu, mim bersabdu wajib berdengung. Wajib berdengung maksud dia adalah kita rasa getaran kat hidung ni. Tu rasa getaran kat hidung tu. Jadi qablahum minal quruni nampak rasa kat hidung. Annahum cuba letak jari kat hidung macam ni. Okey, dia sebut qablahum dia rasa getaran kat hidung kan? Okey. Yang pula letak kat sini. Okey, kita ambil jari kita letak kat bawah ni. Okey. Okey, rasakan. Kalau salah. Dia Okay. Jadi ni sebab tu awet muda sebab dia tak pernah mengeluh.
Dia susah nak bunyi. Dia bukan Wah. bukan dia okey. Qablahum minal quruni annahum rasa getar. Annahum ilaihim la yarji'un. Okey. Jadi insya-Allah yang lain tak ada masalah. Okey, jom kita mula. 1, 2 mula. Lam yarau Okey, semula dia serentak. Saya sebut 1, 2 mula, dia start 1, 2 mula. Okey. Panjang sangat ke? Kalau panjang sangat kita berhenti dekat minal kurun. Okey, semula minal kurun ni, lepas tu sambung annahum. Okey. 1, 2 mula. Alam yarau Okay, 1, 2 mula, sambung. Okey, tak ada masalah. Okey, cuma kena jaga dekat perkataan ahlakna. Lepas tu pastikan lepas tu qablahum 2 harakat. Lepas tu pastikan annahum 2 harakat juga. Lepas tu pastikan ra yang la yarji'un, la bukan yar la yarji'un. Ra yang mati sebelumnya baris atas, ra-nya tebal. Ra tebal itu kaedahnya. Boleh insya-Allah. Okey, jom. Kita terus masuk tafsiran dia. Tidakkah mereka melihat alam yarau kam, berapa banyak umat-umat sebelum mereka kami binasakan. Jadi ahlakna, kami binasakan. Qablahum, sebelum mereka. Minal kurun, daripada kurun-kurun, daripada umat-umat sebelum ni. Annahum, mereka semua, sesungguhnya mereka ilaihim, kepada mereka, yakni penduduk Antakya itu, la yarji'un, tidak akan kembali. Jadi orang-orang yang telah dibinasakan dahulu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, itu kaum Nabi Lut AS, kaum siapa lagi? Kaum Samud, Nabi Saleh, lepas tu kaum Ad, Nabi Hud, lepas tu kaum Nabi Lut AS, kemudian itu semua kaum-kaum telah Allah binasakan. Jadi kaum-kaum yang Allah binasakan, takkan boleh balik untuk cerita pada mereka tentang apa yang mereka hadapi, apa yang mereka hadapi. Okey, Allah SWT. Sekejap saya try. Kenapa saya punya Allahumma salli ya. Okey, tak apa, insya-Allah. Boleh? Saya tutup sekejap slide saya ni, lepas tu saya buka balik. Okay. Oh, malam kita ada 21 orang. Okey, itu maksud dia, kami binasakan dan tidak akan kembali kepada mereka untuk menceritakan tentang apa yang mereka hadapi, apa yang mereka, termasuklah Habib Musa An-Najjar yang tak dibinasakan oleh Allah pun. Allah letak dia dalam syurga, Allah ampunkan dosa dia, Allah beri dia kemuliaan dalam syurga, pun tak boleh balik cerita dengan dia orang. Tak boleh balik cerita dengan dia orang, kan? Okey, jadi itu Allah SWT disebutkan tentang ayat ni lah. Okey. Okey, boleh? Jumpa kan? Okey. Nampak tak di skrin slide saya ni? Nampak? Tak nampak? Ayat yang tadi nampak?
Nampak. Ayat yang tadi Ayat yang tadi Ha. Ha. Ustaz nak buka Okay. whiteboard ke? Tak. Saya share screen je. Nampak. Okay, nampak okey, alhamdulillah. Cuma sekejap saya tengah, kenapa saya punya tak boleh besar Sekejap. Okey, tak apa insya-Allah. Kita sekejap, saya dah share screen tapi tak boleh nak tengok yang penuh kita. Kat mana Sekejap. Okay, tak apa insya-Allah boleh. Okey, annahum ilahim la yarji'. Okey, jom kita masuk pada ayat seterusnya, kita bincang tafsirnya. Ibnu Katsir dia menyebutkan bahawa iaitu mereka tidak akan mendapat Allahumma salli nasihat daripada peristiwa daripada orang-orang yang dibinasakan sebelum mereka yang mendustakan para rasul. Ini kata Ibnu Katsir dalam tafsir Quranul Azim. Ibnu Abbas kata berapa ramai daripada umat-umat terdahulu yang dibinasakan la yarji'un. Maksudnya sampai hari kiamat tak akan kembali kepada mereka. Okey. Seterusnya Jalalain kata istifham. Istifham ni ayat tanya. Kam berapa kan? Jadi berapa ni ayat tanya. Jadi ayat tanya pada ayat ni mengandungi makna takrir. Takrir ni maksudnya tempelak, bukan nak tanya. Tapi Allah nak tempelak mereka. Maksudnya berapa ramai daripada kaum-kaum sebelum ni telah kami musnahkan. Bukan tanya dia orang berapa banyak. Dia ayat penyata. Berapa banyak dah kami musnahkan. Jadi lafaz kam yakni banyak sekali. Kalau kam ni maksudnya banyak sekali, maknanya sesungguhnya kami ahlakna qablahum telah binasakan sebelum mereka amatlah banyak. Minal qurun, daripada umat-umat bangsa-bangsa yang banyak. Qurun, sebab qurun ni dia guna lafaz plural. Kalau satu qarnu, kan qarnu ni satu qurun, tapi bila sebut qurun dia plural, jadi menunjuk bahawa bangsa-bangsa umat-umat yang banyak. Annahum, sesungguhnya mereka, jadi orang-orang yang telah kami binasakan tadi, ilaihim, kepada mereka ini, kepada mereka, iaitu orang yang mendustakan Nabi SAW, la yarji'un, tidak akan kembali. Apakah mereka tidak mengambil pelajaran daripadanya? Ini tafsir Jalalain sebut pada kita kan. Okey, seterusnya Al-Munir kata, adakah mereka tidak melihat kaum-kaum yang mendustai Rasul yang dibinasakan seperti kaum Thamud, kaum Ad. Kaum Thamud bagaimana Allah binasakan? Kan kaum Thamud ni Nabi Saleh kan, Nabi Saleh. Kaum Thamud ni Allah beri dia kelebihan, boleh memahat gunung-gunung batu. Gunung-gunung batu dibuat rumah. Kalau kita pergi ke, siapa pernah pergi ke Madain Soleh? Madain Soleh ni 5 jam daripada Madinah, dia naik ke atas utara. Tu dia panggil Madain Soleh. Okey. Yang ada gambar ada patung besar menyerupai gambar gajah tu kan. Tu Madain Soleh. Kalau di Petra Jordan tu, siapa yang pernah pergi Petra Jordan, Petra Jordan tu dia ambil teknologi daripada kaum Thamud yang telah dibinasakan. Jadi Petra Jordan tu adalah kaum Rom Byzantine yang buat Petra tu, yang dia tebuk, dia buat rumah dalam tu. Kalau kita nak tengok bagaimana kaum Nabi Saleh, kaum Thamud, macam itulah keadaannya. Allah berikan dia kelebihan, boleh menebuk-nebuk ataupun memahat gunung-gunung untuk menjadikan rumah mereka. Senang je. Isteri komplain, bang, dapur kecil sangat lah, boleh tak renovate dapur? Sekejap, dia ambil pahat, dia ambil tungkul, tang dia terus buat. Kabinet ni nak bawa pintu, terus buat kabinet. Okay. Jadi katil kita ni kecil sangat lah, dia ambil pahat, lebarkan sikit katilnya daripada batu tu. Jadi itu kelebihan dia. Tapi Allah musnahkan dia. Sebab bila Nabi Saleh, dia Allah mukjizat dia adalah keluar anak unta betina daripada celah-celah batu tu kan.
Dia kata, wahai Nabi Soleh, kalau kau betul Nabi Allah, apa yang kau bawa ini adalah daripada Allah, tunjukkan mukjizat pada kami. Lalu keluarlah anak unta daripada celah-celah batu. Bukan celah-celah batu tau, gunung batu tu keluar unta daripada gunung batu tu. Daripada mana datangnya? Itu mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang jahatnya kaum Samud ni, dia pergi sembelih anak unta Nabi yang mukjizat tadi, tanda kebesaran Allah dan mukjizat Nabi Soleh tadi. Orang-orang kaum Samud ni pergi sembelih unta tersebut. Jadi Nabi Soleh marah. Nabi Soleh kata, kamu dah melampaui batas, tunggulah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang kaum Samud ni dia kata, bila nak turun azab? Cepatlah. Turunkanlah sekarang kalau betul kamu orang yang benar, turunlah sekarang. Jadi Allah tak turunkan ketika tu, tapi Allah turunkan 3 hari selepas tu. 3 hari selepas tu. Jadi kaum Samud ni Allah datangkan peti, apa nama, kilat yang memanah mereka, yang menyambar mereka dan mereka semua mati. Itu kaum Samud, kaum Samud. Okey. Kaum Ad pula dia Nabi Hud. Kaum Ad ni dia adalah kaum yang sebelum kaum Samud. Jadi bila kaum Ad dibinasakan, Allah gantikan dengan kaum Samud. Dengan harapan kaum Samud ni ambil pengajaran daripada kaum Ad yang dibinasakan oleh Allah. Rupanya tak, sama juga dengan dia orang. Sebab itu Allah hapuskan juga kaum Samud. Kaum Samud. Ad ni dia punya kelebihan dia adalah mereka boleh buat bangunan setinggi 60 hasta. 60 hasta lebih kurang macam 12-13 tingkat bangunan dengan tak ada sistem piling time tu, tak ada sistem tanam cerucuk time tu kan, tapi dia boleh bina bangunan yang setinggi 12 tingkat. 12 tingkat kan. Jadi satu teknologi lah, dan tak ada di atas muka bumi ni bangunan yang lebih tinggi daripada apa yang dibina oleh kaum Ad. Tapi oleh kerana dia tak nak beriman dengan Allah, tak nak beriman dengan Nabi Hud, Allah binasakan dengan angin kencang sehingga meruntuhkan semua bangunannya. Jadi kaum Ad tak nampak kesan dia, tak ada. Tapi tempat kaum Ad itulah digantikan kaum Samud. Rupanya kaum Samud pun sama juga. Itulah. Jadi sepatutnya mereka mengambil pengajaran daripadanya, tapi tak. Okay. Jadi mereka tidak dapat kembali ke dunia ini, kemudian jelas tentang hisab hitungan amalan mereka. Inilah yang digambarkan daripada ayat Allah SWT, alam yarau kam, alam adakah tidak, yarau kamu semua melihat. Jadi Allah gunakan perkataan yara. Okey, yara ni maksudnya melihat dengan mata kepala. Sebab kesan-kesan dia ada lagi. Jadi tak tengok ke kesan-kesan yang Allah bagaimana Allah binasakan binasakan kaum Ad kaum Ad. Okey, selesai. Jom. Ini kesimpulan dia. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilahim la yarji'un. Kisah umat terdahulu binasakan sepatutnya diiktibar pada kita. Yang kedua, yang dibinasakan tak akan kembali kepada mereka untuk menceritakan tentang kesakitan azab. Saya tulis kat sini, kalau mak rempit yang meninggal sebab accident tu, kalau hidup balik, pasti mereka cerita bagaimana sakitnya mati, dan pasti geng-geng mak rempit semua insaf. Geng-geng mak rempit semua insaf, tak nak berlumba lagi. Apa nama, Ayu tahu tak mak rempit tu apa, Ayu? Takut ini mak rempit ni istilah anak-anak muda yang lumba haram. Dekat Singapura ada lumba haram juga kan? Ada Ada. Tapi lumba tak sehebat Malaysia lah Ustaz. Malaysia kalau tak COVID, saya risau kadang-kadang saya balik mengajar pukul 11 kan, kadang-kadang pukul 11 lebih. Okey, saya lalu highway tu, masya-Allah, kita takut lalu highway tu. Sebab beratus biji motor kat highway berlumba daripada kanal Sungai Besi tu sampai Seremban. Yang ada jadi Superman pun ada. Kita takut dia jatuh, kita terlanggar je kan. Tapi alhamdulillah COVID ni tak ada lagi mak rempit sebab tak boleh keluar malam kan. Tak boleh keluar malam. Tapi sekarang Ustaz, Grab rider pula jadi macam rempit. Bawa Grab rider sebab kebanyakan semua rider-rider tu adalah mak rempit.
tadi ada satu aksiden depan highway rumah saya. Tiba-tiba nampak orang Grab driver tu dah atas kereta. Maksudnya dia Allah. dah terlanggar belakang kereta tu, dah kemik, cermin belakang kemik, dia terbaring dekat atas kereta tu. Oh. Dia Itulah kan. laju kan. Kadang-kadang dia orang ni memang daripada mak rempit pun jadi Grab ni satu. Yang kedua, Allah SWT, mereka nak kejar trip sebenarnya. Mereka nak kejar trip. Kita tak nafikan ramai juga yang bukan daripada mak rempit, ada yang suami orang, ada yang lah ramai yang sekarang ni tak ada kerja kan, dia orang jadi itulah kerja yang dia boleh buat. Kadang-kadang dia orang nak kejar trip. Bila kejar trip banyaklah komisen dapat kan. Itu yang faktor antara sebab accident lah. Itulah kesian juga kadang-kadang anak dia tunggu kat rumah, mana bapak dia tak balik, isteri dia call tak dapat rupanya suami dia accident dan meninggal kan. Jadi itulah kita sedih juga tentang tu. Tapi itulah kalaulah mak rempit tu yang meninggal sebab accident tu boleh hidup balik kan, pasti dia menceritakan tentang bagaimana sakitnya mati, dan pasti kawan-kawan dia semua insaf dah tak nak berlumba lagi kan. Itulah kisah daripada ayat ni, apa yang kita boleh ambil untuk pengajaran hidup kita pada zaman ini pada zaman ini. Okey, jom. Okey, insya-Allah. Saya matikan dulu yang ni. Okey, kita ni. Ada nak tanya soalan tak sebelum kita masuk pada ayat seterusnya, ayat 32. Ustaz Saiman nak ulas ke? Seri nak ulas ke? Tak ada Ustaz. Okay. Arfah, yang Arif. Tak ada Okay, kalau tak ada kita masuk pada ayat seterusnya 32 insya-Allah. Jom. Maaf Ustaz, saya ada soalan. Okey, silakan. Macam mana kita nak terangkan dekat orang bila dia kata kalau semua ni dah ditakdirkan oleh Allah, kenapa Allah ada takdirkan orang jahat, orang baik? Okey. Ini kalau kita nak bincang panjang, dia menyentuh akidah nama dia. Kalau kita bincang dalam ilmu tauhid dipanggil af'alul ibad, perbuatan hamba. Okey. Pertama sekali kita kena tahu memang yang baik dan buruknya datang daripada Allah. Okey. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, kita ada khiyar, ada ikhtiar. Kita boleh pilih. Kita nak jadi baik, kita nak jadi, Allah beri kita kuasa. Satu, doa, kuasa doa. Kemudian kita ni macam contohnya kita ni memang nauzubillah lah, seorang tu perompak pencuri. Dia memang hari-hari curi pecah rumah orang kan contohnya. Dia pecah rumah orang, curi barang kemas dalam rumah tu. Tapi hari ni dia kata, hari ni aku tak nak curi lah, kesian orang aku curi semua, kesian papa kedana semua kan. Jadi aku tak nak curi ini. Tak nak curi pahala untuk dia. Tak nak curi pahala untuk dia. Okey. Jadi memang betul semuanya daripada Allah, tapi kita ada kuasa pilihan. Kita boleh doa untuk jadi orang baik kan. Kita boleh lawan untuk kita tak nak buat jahat. Tapi kalau kita berpegang pada aku mencuri ni sebab Allah dah takdirkan aku jadi pencuri, itu namanya i'tiqad jabariyah. I'tiqad jabariyah. Salah, i'tiqad yang salah. Kita kata aku jadi pencuri ni sebab Allah Ta'ala. Itu i'tiqad yang salah, pegangan yang salah. Kalau kita kata aku ni baik ke jahat ke sebab diri aku, bukan kerana Allah, itu i'tiqad qadariyah. Itu i'tiqad qadariyah. Okey. Yang betulnya adalah yang baik dan buruk itu datangnya Allah. Memang Allah takdirkan dia pencuri, memanglah Allah takdirkan dia jadi baik. Tapi kalau yang baik itu tak buat baik, dia pun akan masuk neraka. Tapi kalau yang jahat tu dia buat baik, dia akan masuk syurga. Jadi dia ada pilihan untuk masuk syurga ke. Okey. Kalau macam tu, Allah ni tak adil lah nanti ke akhirat. Kan tak adil lah ke akhirat. Maksudnya Allah dah takdirkan aku jadi pencuri, jadi jahat. Kenapa Allah campak aku dalam neraka? Allah yang tentukan aku. Tak. Kita yang menentukan kita siapa. Sebab itu kita ni Allah beri kuasa untuk kita pilih. Kita nak jadi baik ke, tak jadi baik ke. Kalau kita orang baik, kita buat kebaikan, tu pahala untuk kita. Orang jahat, dia dapat kebaikan bila dia tak buat kejahatan. Sebab itu kalau kita berniat untuk melakukan satu kejahatan, tak dikira kejahatan tu selagi mana kita tak melakukan perbuatan tu. Nampak?
Tapi kalau kita niat nak buat baik, tapi kita tak sempat ataupun kita tak lakukan kebaikan tu, Allah dah catat kebaikan untuk kita. Satu. Okey. Anda kata dia memang dia dah berniat dah nak buat jahat, nak pergi masjid, nak curi selipar Pak Imam contohnya kan. Sampai dekat masjid dia kata kalau aku curi selipar Pak Imam, kesian Pak Imam jalan kaki kan, tak ada selipar kan. Tak jadilah curi hari ni. Allah tulis bagi dia kebaikan yang sempurna macam dia buat kebaikan. Tu nampak sayang Allah. Jadi betul Allah takdirkan semuanya, tapi kita ada ikhtiar, ada hiyar untuk kita pilih kita nak jahat ke, kita nak baik ke. Lepas tu kita kena doa pada Allah supaya kita jadi orang baik. Itulah disebut tentang tu insya-Allah. Tapi ada orang-orang yang Allah dah tutup hatinya. Kalau dia buat jahat, dia tak nak berubah, dia tak nak bertaubat, Allah terus tutup hatinya. Macam orang-orang pembesar-pembesar Quraisy tu. Kan macam Abu Lahab, Abu Jahal, memang dia takkan beriman. Allah dah tutup hati dia sebab dia dalam hati dia memang tak ada kebaikan langsung, ya. Tapi Sayyidina Umar Al-Khattab, walaupun dulu dia bunuh orang, kemudian dia antara yang tegas, yang ganas, tapi dalam hati dia ada kebaikan. Jadi daripada kebaikan tu Allah pilih dia untuk masuk Islam. Baik itu dalam hati kita ni kurang-kurangnya adalah sedikit kebaikan, sedikit kebaikan. Kalau kita tak mampu pun, macam contohnya, baik itu kalau kita lihat kemungkaran berlaku depan mata kita, hadis Nabi SAW sebut, man ra'a minkum munkaran, siapa yang lihat satu kemungkaran depan mata kamu kan, falyughairi, hendaklah dia tegur dengan tangan dia. Ya, kadang-kadang kita tak mampu nak tegur dengan tangan ni maksudnya kuasa, kita tak ada kuasa untuk tegur dia orang. Kemudian kalau tak mampu, fabilisani, hendaklah dia tegur dengan lidah dia, itu beri nasihat. Kadang-kadang kita pun takut nak beri nasihat, takut dia pukul kita balik, takut dia marah kita balik. Kalau tak boleh, fabiqalbi, doakan dia. Ataupun tanam dalam hati kita tak suka perbuatan dia. Kata Nabi SAW, wadzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemah iman. Jadi kena ada rasa kebaikan dalam hati kita, walaupun yang tadi tu dia nak buat kemungkaran kan, kita kata mudah-mudahan Allah beri hidayah pada dia. Itu maksudnya dalam hati kita ni ada sekelumit rasa baik untuk doakan dia. Kalau tak ada, berarti kita ni iman tak ada lah. Sebab itu Nabi kata yang doa yang last tu pun selemah-lemah iman. Jadi kita dalam hati kita kena ada sedikit kebaikan, dan daripada kebaikan tu lah Allah akan beri hidayah pada kita. Tapi kalau langsung tak ada kebaikan, orang buat baik pun kita pandang negatif, orang buat baik pun kita pandang negatif. Jadi Allah SWT tu maksudnya tak ada kebaikan dalam hati kita lah. InsyaAllah tu. Boleh? Okay, ada soalan lagi? Tak ada Bagaimana dengan usaha, Ustaz? Kalau kita usahakan sesuatu kan, kita cuba tanamkan yang itu segala-galanya dengan izin Allah. Okay. Tapi ada yang berfikiran sebaliknya, kita mesti nak usaha dulu. Tapi pada hakikatnya Allah yang beri kita, kemudian kita macam mana Ustaz? Macam kita lakukan. Jadi macam mana kita nak tetapkan dalam hati kita bahawa supaya kita punya iman tu tak berbolak-balik gitu, Ustaz? Doa satu. Lepas tu disebut dalam hadis Nabi SAW, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui keimanan kamu dengan sering menyebut kalimah la ilaha illallah. Jadi kita kena sentiasa perbarui keimanan kita. Jadi dengan sebut kalimah la ilaha illallah. Okey. Lepas tu sebut kalimah la ilaha illallah tu janganlah sekadar sebut, tapi kena lalukan dalam minda kita bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi itu cara kita memperbaharui keimanan kita setiap hari. Yang satu. Yang kedua, solat. Sebab solat kata Allah SWT, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat dapat cegah seorang daripada melakukan perbuatan yang keji dan munkar. Jadi kena solatlah, insya-Allah. Kalau orang yang solat ni dalam diri dia mesti ada perisai daripada nak buat jahat. Kalau tak rasa lagi, solat lagi sampai benda tu rasa. Kita nak buat dosa takut. Kan? Jadi solat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah solat. Itulah antara yang kita boleh buat. Dan doa. Maaf Ustaz, tadi yang kakak tanya yang pasal usaha kan. Ada orang yang dia mengatakan bahawa segala-galanya tu dengan usaha dia
baru dia berdoa. Tapi ada orang cakap kita mesti berdoa dulu, kemudian dia sertakan dengan usaha. Okey. So Doa jadi dengan usaha. Mana yang betul? jadi betul Ustaz. Mana yang betul yang kedua? Yang Yang kedua. kedua betul. Maksudnya doa disertakan dengan usaha. Okey, doa. Kalau dia kata yang tadi tu, kalau dia baik sebab dia bukan kerana Allah, itu tadilah itiqad qadariyah. Qadariyah. Salah yang betulnya adalah ittifaq Ahlussunnah wal Jamaah lah. Kita ada kuasa. Memang betul ditakdirkan oleh Allah SWT. Allah dah takdirkan semuanya. Tapi kita ada usaha, kita ada doa, doa. Okey, kalau nak minta, sebab itu hati kita ni dia disebut dalam bahasa Arab ialah qalbu, qaf lam ba, qalbu kan. Qalbu ni dia sama dengan iqlab. Iqlab kan tukar kan. Jadi qalbu ni berasal daripada kalimah quliba, iaitu berbolak-balik, tukar kan. Maksudnya hati kita ni kadang-kadang jadi baik, kadang-kadang jadi jahat. Kadang-kadang kita husnuzon, sangka baik kat orang tu, kadang-kadang sangka buruk kat orang tu. Memang macam tu. Hati kita macam tu. Lepas tu kita kena doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati kita ni doa-doa dengan selalu kita baca tu lah. Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hati aku ini atas agama engkau dan atas ketaatan pada engkau. Jadi kena doa lah. Sentiasa doa. Sebab yang mengubah hati tu Allah Subhanahu Wa Taala. Mengubah hati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insya-Allah boleh. Terima kasih. Okey. Lepas tu bagaimana nak bersihkan hati? Kadang-kadang dalam hati kita ada kotoran kan. Dia kotoran. Okey, macam mana nak bersihkan hati? Lepas tu Imam Al-Ghazali kata 5 yang Opik nyanyi tu. Yang bagaimana nak bersihkan hati? Solat malam dirikanlah kan. Kemudian kemudian puasalah pada siang hari. Okey, kemudian yang ketiga baca Quran, fahamilah maknanya. Okey. Yang keempat selalu ingat mati. Selalu ingat mati. Yang kelima adalah duduk dengan orang-orang yang soleh, duduk dengan orang-orang yang baik. Duduk dengan orang yang baik. Maksudnya environment kita kena tukar. Kalau environment kita ni memang tak baik, kita kena cari environment yang baik. Itu maksudnya duduk dengan orang-orang soleh. Jadi cara nak bersihkan hati ni ada 5. Yang pertama, kalau kita baca Quran, alhamdulillah hari ni kita dah buat tadabbur. Tadabbur kita dah faham. Hari ni kita dah faham, secara tak langsung kita ni bersihkan hati kita sebenarnya. Bersihkan hati kita, kita dah faham apa yang Allah nak sampaikan kan. Tu yang keduanya, alhamdulillah kita duduk di kalangan lingkungan orang-orang soleh ni, maksudnya orang-orang yang baik-baik. Jadi hati kita pun akan jadi baik kan. Lepas tu yang ketiga, itulah kalau boleh solat malam dirikanlah. Solat malam. Okey, tahajud 2 rakaat pun tak apa. Yang ke sebenarnya puasa. Puasa 3 hari setiap bulan, yang hari putih 13, 14, 15 bulan Islam tu. Itu kalau boleh laksanakan tu. Lepas tu ingat matilah. Selalu ingat mati, insya-Allah hati kita akan dicuci oleh Allah, dibersihkan. Jadi bila dibersihkan akan keluar semua perkara-perkara yang baik. Okey, tahu tak? Hati ni dia ada 3 lapisan. Okey. Pertama dipanggil sadru. Sorry. Yang pertama dipanggil qalbu. Qalbu ni luar, hati yang luar. Okey. Qalbu ni sifat dia berbolak-balik. Dia nak kadang baik dan jahat, kadang baik dan jahat. Okey. Dalam qalbu dia ada fuadu. Fuad ni maksudnya adalah perasaan, yang dalam Quran absarihim yang Allah sebut wa afidah. Ada perkataan wa afidah. Afidah tu plural kepada fuad. Nama orang Fuad kita panggil tu sebenarnya Fuad. Fawaw. Macam mana? Fawaw. Amzah, fawaw, atas waw tu ada amzah. Alif dal, Fuad. Fuadun. Fuadun ni pula, dalam Fuad ni yang di perasaan. Fuad ni perasaan nak buat baik, tu Fuad. Lepas tu nak buat jahat, tu Fuad. Tapi dalam lubuk hati, dia panggil lubuk hati. Yang paling dalam tu dia panggil lubuk hati. Sebenarnya macam mana mereka kata lubuk tu? Lubu. Lubu ni yang memiliki lubuk hati. Dalam Al-Quran ulil albab
ulil albab. Bukan albab yang Ahmad Albab tu. Bukan pintu tu. Tu pintu albab, alif lam ba alif ba, albab. Yang ni dia adalah dia memang albab. Dia kalau ada alif lam disebut albab. Dia alif lam ba alif ba. Yang tu alif lam ba alif ba. Sebab ada alif lam. Kalau tak ada alif lam dia jadi babun. Babun pintu. Bukan babun yang monyet buntut merah tu. Itu babun lain. Itu babun lain. Babun Allah sebut pintu. Jadi kalau alif lam the door, the door maksudnya pintu ini. Jadi Ahmad Al-Bab. Jadi alif lam tu alif lam the makrifah. Okey. Tapi yang ni dia memang dah ada alif lam. Alif lam ba alif ba. Itu kalau tak ada alif lam. Tapi kalau ada alif lam al-bab, dua kali al-al. Ya, dua kali al-al. Jadi al-bab ni plural kepada lubu. Lubu ni lubuk hati yang kita panggil tu, lubuk hati. Lubu. Okey. Jadi apa yang ada dalam lubu ni? Dalam lubu ni dia satu je perasaan. Apa dia? Dia suka kepada kebaikan dan dia benci kepada keburukan. Dia suka kepada kebaikan, dia benci kepada keburukan. Jadi bila hati kita kotor, yang cahaya lubu tu tak boleh nak keluar. Tu kena bersihkan hati tu. Kena bersihkan hati biar cahaya yang lubu tu keluar. Yang suka kepada kebaikan dan benci kepada keburukan tu keluar. Jadi kalau hati kotor, benda tu tak boleh nak keluar. Tak boleh nak keluar. Kotor hati macam mana pula kotor hati ni? Kotor hati ni Allah sebut kulubal ayat Quran bal rana ala qulubihim. Okey. Kalau seorang buat satu dosa, Allah tak titik hitam dalam hati dia. Okey. Besok buat dosa lagi, satu titik hitam lagi. Lusa buat dosa lagi, satu titik hitam. Jadi kalau hari-hari dia buat dosa, penuh titik hitam tu, jadi tak boleh keluar yang cahaya daripada lubuk tu. Sebab itu dia takkan jadi baik. Cara dia adalah kena buang semua yang titik-titik hitam ni. Buang macam mana? Yang 5 tadi lah. 5 cara tadi. Bila semua titik hitam tu dah habis, jadi cahaya yang daripada dalam tu boleh keluar. Itu yang kita jadi baik tu. Kita tak suka orang buat jahat, kita suka pula orang buat baik. Tu memang semua, termasuk orang kafir. Orang kafir pun dia dalam lubuk hati dia ada benda tu. Maksudnya dia suka kepada kebaikan, dia tak suka kepada keburukan. Itu memang semua manusia ada tu. Cuma kenapa tak boleh keluar? Sebab hatinya diselaputi dengan titik hitam tadi tu. Hasil daripada dosa yang dilakukan. Jadi sebab itu kita kena bersihkan hati kita supaya yang tu keluar. Okey. Itu yang disebut tentang yang lubu tu yang orang panggil mukhlisin ke Ustaz? Macam mana? Yang lubu hati tu, lubu hati yang tadi Ustaz explain yang kat dalam yang paling dalam. Itu is it yang orang panggil mukhlisin, kalau kita dapat read that stage, adakah orang tu dipanggil mukhlisin, macam orang yang submit just to Allah gitu? Okey. Sekejap. Maksudnya kalau orang yang ada lubu tu, maksudnya dia yang kita panggil apa? Betul. Mukhlisin, is it? Bukan. Allah Alam, saya istilah tu saya tak berapa arif lah. Okay. Kita tanya Arfa lah yang arif. Faham tak Arfa? Boleh tak terangkan pada saya? Siapa boleh terangkan? Ayu boleh terangkan kat saya tak? Ayu yang masuk kat saya mah tak apa Tak pernah dengar Ustaz. Common sense ke yang sixth sense? Bukan Bukan tak tahulah Ustaz. Itu yang selalu kadang-kadang saya dengar orang yang hatinya tu hanya untuk Allah, yang dipanggil mukhlisin. Saya tahu sama-sama ada pronunciation saya betul ke tidak. Macam mana je dia? M-U-K-H. Akak tulis ni. Betul. Allah.
Macam mana Kak Malah? Semalam malam musim malam muhsin. Ustaz orang yang suka buat kebaikan. Surah Yusuf selalu ada. Muhsinin. Ya. Muhsinin. Okey, ya, muhsinin ni orang-orang yang suka buat baik. Ya, betul Kak. Maksudnya kalau hatinya dah sudah bersih, lebu tu keluar, orang ni memang suka kepada kebaikan, suka buat baik. Ya betul, muhsinin. Ingat bahasa Inggeris. Saya ingat bahasa Inggeris. Pernah saya bahasa Inggeris. Bahasa Arab rupanya. Okey, muhsinin. Muhsinin dia orang yang suka buat baik, muhsin. Betul. Kalau dia memang hatinya dah suci bersih, memang dia suka buat kebaikan. Dia suka buat kebaikan. Sebab itu para nabi dan para rasul Allah, dia dah sampai tahap lebu ni. Sebab itu dia tak boleh tengok kemungkaran. Dia akan menggigil, dia akan marah kan. Sebab itu kisah Nabi Musa AS bila belajar dengan Nabi Khidir, kan Nabi Musa tu rosakkan sampan orang miskin kan. Yang Nabi Musa tak boleh terima sebab betul. Orang yang dalam hati dia daripada lubu tadi tu memang tak suka tengok kemungkaran. Sampai satu tahap dia sabar lagi. Yang kedua, yang ketiga dia tak boleh sabar bila Nabi Khidir bunuh budak kecil yang tak ada dosa tu. Kan itu yang kemuncak lah, memang dia tak boleh sabar dah sebab memang Nabi dia tak boleh lihat kemungkaran. Jadi betul, itu lubuh hati. Jadi muhsinin dia betul. Maksudnya orang yang selalu nak buat baik. Kalau kita selalu nak buat baik je, berarti hati kita ni suci, bersih. Hati kita bersih. Betul insya-Allah. Okey, jom. Okey. Allah SWT, kita sambung pada ayat seterusnya insya-Allah. Okey. Bukan ini. Sorry. Siap, bukan yang ni. Saya salah share. Okey, yang ni. Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita masuk terus. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Okey, kat sini saya nak tunjukkan kaedah macam mana dia Allahumma salli. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Saya sharekan jap skrin. Saya kena matikan ni dulu. Saya boleh share skrin ni. Okey. Okey, Allahumma salli. Saya tak boleh nak share skrin lah ni. Ni yang nama Ustaz Yang satu lagi. Yang bawah tu. Saya buat apa? Saya buat co-host juga Co-host juga. Okey. Boleh. Okey, saya nak tunjuk macam mana kaedah yang wa in kullu lamma jami'. Okey, jom. Okey, wa in kullu dah tahu dah. INK in. Wa in kan, wa in kalau wa in kullu. Okey. Kullu. Nanti kita akan guna kaedah yang ni, Rumi ni. Okey, kullu dia tanwin je tu. Okey. Lepas tu jumpa lam. Tajdid. Kullun lamma wajibul gunnah. Lepas tu jami. Okey, jami'ul. Okey, tanwin. Lepas tu ladaina.
Ladaina. Okay, ladaina. Okay, jom. Okay, macam mana eja dia? Kullun, K, baris depan U, L, lam tu L, lepas tu ada tasydid, jadi double L. Ni tanwin UN. Kullun. Lepas tu jumpa L lagi satu, L. Okay. Ada tasydid, 2 L. Allah. Okay. Kemudian baris atas A. Lepas tu mim ada 2. Baris atas A. Lepas tu ada alif A lagi. Jadi 2 harakat. Wa A, okay. Kullun, okay. Nama dia idgham. Idgham maksudnya masuk. Idgham maksudnya masuk. Okay. Tapi masuk kat sini adalah dia jumpa huruf lam dengan ra. Jadi dia masuk tanpa dengung. Okay, masuk tanpa dengung Jadi okey, macam mana masuk tanpa dengung? Yang N ni bunyi nun ni dia terus masuk kat lam. Jadi K U L L U L. Kullul. Kullul. Lepas ni dah tak ada dah. Jadi L satu lagi A. Mim A. Okey, dah selesai. Jadi wa in kullul lama, bukan kullun tak ada dengung. Kullul lama. Jadi nun yang UN tu tanwin dia dah tak ada dah. Dah tak bunyi dah kullun. Jadi kullul lama, sebab N tu dah hilang dah, jadi masuk ke L yang pertama tu. Okey. Lepas tu kita bincang jami' pula. Jami' jim, J adalah jim. Lepas tu baris atas A, mim M, baris bawah I. Lepas tu ada ya yang mati, I lagi. Kat sini automatik 2 harakat. Okey. Lepas tu ain. Ain baris depan. Dia letak U terus. Ini UN. Tu kaedahnya. Kalau ain baris bawah, I ada koma itu. Kalau ain baris atas, A ada koma. Dia terus automatik itulah. Saya akan terangkan. Alif dengan ain dia automatik. Dia tak jadi ain tu ni Jadi kita baca jami'un. Okey. Masuk double lam, double L sebab ada tasydid. Ni 2 kali masuk dia. Okey. Lepas tu baris atas A. Lepas tu dal. Tak apalah, tak payah bariskan semualah. Baris atas A. Ya yang mati I, ladai, nun N. Baris atas A ada alif A. Jadi 2 harakat sini. Jadi kita akan baca kullul lamma jami'un ladaina. Okey, jami'un ladaina. Maksudnya idgham sebab dia jumpa huruf lam lari, kan? Jumpa huruf lam lari. Jadi N ni hilang. Masuk ke L. Jadi akan eja UL. Lepas tu LA dan seterusnya. Okey. Jadi kita akan baca kullul lamma jami'un ladaina, jami'un ladaina. Jami'un ladaina. Okey. Itu yang disebut kaedah tu. Okey, jami'un ladaina. Boleh insya-Allah. Tu kaedah Ar-Rumi lah macam ni. Ni kaedah Ar-Rumi. Tapi kita bukan nak merumikan seluruh Al-Quran, tak. Kita nak merumikan pertemuan hukum tajwid je. Nanti kita akan kita bincang izhar tu maksudnya zahir, terang dan nyata. Kalau contohnya jumpa tanwin, jumpa huruf yang 6 tu, dia izhar. Jadi izhar tu contohnya aliman hakima. Okey, saya padam ni sekejap Okey. Ni semua dah dapat kan? Saya faham sepeda sikit. Macam mana kita nak, macam ni kalau yang izhar. Izhar ada 6 huruf tapi tak payah hafal lah. Okay, izhar ada 6 huruf tak payah hafal. Contohnya adalah aliman. Okay, aliman hakimah. Hakiman. Okay, kita jumpa sini je. Pertemuan hukum tajwid ni je. Okay, ain baris atas A ada koma. Jadi automatik A.
Okay, lepas tu L, lam L, balik bawah I, ada ya yang mati, double I, jadi 2 harakat kat sini, Ali, lepas tu M-A-N. Okay, lepas tu nampak selari ni, izhar. Okay, lepas tu jumpa H, Ha, balik atas A, Kaf ialah K, balik bawah I satu lagi, Mim. Okay, Man, A-N. Okay. Jadi aliman hakiman. Tapi kalau kita berhenti, jadi nun dia tak ada, jadi hakima. Dia tinggal satu baris je. Ini 2 jadi 1 je. Aliman hakima. Okay. Jadi macam mana izhar? Izhar kita kena jelaskan bunyi nun dia. Jadi aliman hakima. Aliman hakima. Itu. Aliman hakima. Macam tu itu yang masuk dia izhar. Izhar ni asal kalimahnya zahara. Zahara ni zuhur, waktu zuhur. Waktu zuhur kan waktu terang benderang. Tengah panas kan? Berderang, waktu terang benderang. Waktu zuhur waktu tengah hari. Ya, waktu tengah hari, jadi terang benderang. Jadi zuhur ni, izhar ni maksudnya ialah terang. Terang dan nyata. Jadi apa ke dalam hukum tajwid? Bermaksud dia bacaan dia terang dan nyata. Terang. Jadi kalau kita baca aliman hakima. Aliman hakima. Itu aja. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Okay, tapi kalau yang satu lagi, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu bukan izhar pula. Itu kena sembunyikan bunyi, tak bunyi tin. Dia bunyi tin ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang awal وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Itu maksudnya izhar. Macam mana nak tahu dalam Rasam Osmani? Dia punya baris atas dia selari macam ni. Selari dia tak ada lebih, tak ada kurang. Okey. Lepas tu baris depan dia macam ni. 69. Saya sebut 69 lah ni. Sebab yang lain ada macam ni. Satu, lepas tu tak selari. Dia tak selari. Okay, dia tak selari. Okay. Lepas tu yang ni 99. Ini saya panggil 99. Kalau ni 69. Okay, yang ni selari. Ni semua izhar. Kalau kita jumpa macam ni semua izhar. Okay, tu Rasam Osmani bantu kita pula. Cara jumpa macam ni, okay, dia idgham ataupun ikhfa. Dia ada 2. Sama dia idgham ataupun ikhfa. Jadi kita tahu pula lah. Jumpa macam ni, jumpa huruf minum, mim, ya, nun, waw, mim, patu lam dengan ra. Jadi selain daripada huruf minum dan lari ni, adalah semua huruf ikhfa. Cantik kaedahnya nanti kita belajar insyaAllah. Hari Ahad ni kita buat insyaAllah. Okay. Alhamdulillah. Jadi selesai yang ni, kita masuk dalam bacaan seterusnya. Okay. Boleh. Faham tak kaedah Rumi tu? Rasa membantu tak? Kalau yang pandai bahasa Inggeris lagi membantu. Kalau pandai bahasa Inggeris lagi membantu. Sebab saya buat kaedah tu untuk mengajar Mak Saleh ni, anak Mak Saleh tu. Jadi kalau pandai bahasa Inggeris lagi. Walaupun saya bahasa Inggeris tak berapa pandai sangat, tapi kaedah ni sangat bantu untuk bahasa Inggeris. Ya. Sebab kita salah makhraj pun akan lari makna. Contohnya apa? Okay, nombor 1 bahasa Inggeris apa nombor 1? Ayu nombor 1 bahasa Inggeris apa you? Tanya orang Singapura memang kan? 1. Okay, 2? 2. 3? 3. Okay. Kalau 3, T-R-E-E, pokok. 3. Macam mana sebut 3 yang tepat? 3. Yeah. Lidah kita kena keluar sikit. Jadi T-H-R-E-E. TH tu ialah sa. Sa. Ya. 3. Ya. 3. Dia bukan 3. 3. Kan? 1, 2, 3. Lepas tu kalau TH tu
kalau kita salah makhraj, 1, 2, 3, 1, 2 pokok. 3 pokok. Dah lari makna dah. Makhraj lari pun bahasa Inggeris dah lari makna dah. Tapi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Yang ni dia 3. Lidah kita kena keluar sikit. 3. Macam the, bukan the. Kan? Kalau debu jatuh ke debu. Tu orang Jawa cakap jatuh ke debu. Marah orang Jawa. Tak apa, ada orang Jawa kat sini. Isi saya orang Jawa. Kan? Okay, saya orang Bugis. Saya Bugis, isi saya Jawa. Okay. Anak saya jadi apa Bugis campur Jawa. Kita kadang-kadang pilih anak mama ke anak abi. Jadi kalau tengok mama dia dulu, anak mama. Kalau dia tak tengok mama dia, anak abi. Okay. Allah SWT. Okay. The book, bukan the book. The book. Bukan the book. Tu. Jadi itu makhraj untuk urut sa, th. Kita tak sebut tu kan. Bluetooth dia Bluetooth. B-L-U-E-T-O-O-T-H. Bluetooth. Bluetooth kan? Booth. Buka booth. B-O-O-T-H. Okay. Jadi kalau kita ngaji, disebut yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Bluetooth, Bluetooth, mabthuth. Jadi dah buka rahsia dah. Tak best nanti bengkel Arihat ni semua dah tahu dah. Seri ada sengaja saya pilih Arihat sebab saya memang kesian setiap hari Sabtu dia tak dapat join. InsyaAllah. Okay. Tapi orang-orang Johor pula bising. Ustaz, Johor kerja hari Ahad. Adalah. Hari nak tolong. Singapura cuti hari Sabtu Ahad kan? Ya, Sabtu Ahad. Okay. Johor Ustaz, dia note dia Ustaz boleh kasih awal sikit tak Ustaz? Boleh. Print. Sangat boleh. Jadi kita boleh hantar printing Ustaz. Ada dah dia punya ni ada insya-Allah. Dalam bentuk Word ada, dalam bentuk PDF ada. Nanti saya bagi PDF lah. Lagi senang kan. Tapi nanti dalam tu ada kalau saya bagi Word boleh print out ataupun PDF boleh print out. Dia ada latihan nanti. Saya bagi macam contohnya kena cari 5. Okay, dalam bengkel kita nanti setiap seorang cari 5. Cari 5 yang nun ada tanda mati. Okay. Dia ada 2 kaedah. Satu, nanti sebut dalam Quran. Ustaz, saya jumpa Ustaz. Okay. Tapi kalau malu nak baca, sebut je Ustaz. Dalam surah Al-Baqarah ayat 205 contohnya. Okay, saya akan buka surah Al-Baqarah 205. Okay. Yang ni yang akan. Kadang-kadang betul saya buat bengkel ni. Dia jumpa tapi dia tak nak cakap dia jumpa. Nanti kalau cakap, saya jumpa Ustaz. Akak baca kan saya nak tulis kat depan. Yang baca tu yang fail Ustaz. Ustaz datang sini lah. Kalau saya buat bengkel, bayangkan ramai kadang-kadang beratus kat depan ni. Saya duduk atas pentas. Paksa turun. Sejak tu saya ambil pembantu lah. Okay. Tolong masuk jumpa pakcik tu, tengok dia jumpa apa. Nanti yang pembantu saya akan bacakan. Jadi saya akan tulis kat whiteboard. Tulis kat whiteboard besar-besar. Okay, jom kita bincangkan apa yang makcik ni jumpa. Jom. Okay. Macam mana kaedah bacanya. Macam lah. Jadi macam tu keadaannya. Nanti kalau tak jumpa Ustaz, saya jumpa dalam Quran ni, tunjuk kat ni. Tunjuk kat skrin. Ni ayat Qurannya okey. Okay. Kadang-kadang kita susah nak baca kan. Okey. Okey, apa yang kita nak bincang kat sini adalah nampak wa kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Dah tak ada bunyi lagi. Jami'un tak bunyi juga kullul, tak ada dah. Kullul lamma dia tak ada n dah hilang dah sebab idgham masuk tanpa dengung. Yang bunyi dengung tu adalah huruf n tu. Tu bunyi n tu yang dengung. An man lun tu yang dengung tu yang bunyi n. Tapi kalau tak ada bunyi n, lu tak ada bunyi n. Dia tak ada bunyi n kan. Jadi itu yang kita nak buang dengung dia tu. Jadi buang n dia terus, masukkan ke l. Jadi kullul lamma. Boleh? InsyaAllah. Jom. 1, kita baca ramai-ramai. 1, 2, mula.
وإن كل لما جميع لدينا Okay, saya masih dengar lagi yang kullul ada dengung. Okay, dia tak ada dengung. Termasuk kullul lama, dia tak ada harakat. Dia tak ada harakat. Jangan letak harakat. Kalau letak tempo kat situ memang akan berdengung. Jadi jangan letak tempo. Kullul lama, laju baca situ. Okay, 1, 2, mula. وإن كل لما Okay, Alhamdulillah. Macam tu Sekali lagi nak confirm kan. 1, 2, mula. وإن كل لما Okay. Alhamdulillah. Tu Jadi kena jaga. Nama dia tanwin, ni namanya idgham bila gunna. Idgham tanpa dengung. Kalau dengan ma'al gunna. Kalau ada dengung, idgham ma'al gunna. Yang ni tak ada dengung, idgham bila. Bila ni tanpa dengung. Okey? Kaedah bacaannya. Okey, jom masuk tafsirnya. Dan setiap umat, okey. Ustaz tak share tafsir. Tak ada Ustaz kat sini. share. Oh, patutlah. Okey. Okey. Saya share. Okey, betul kan? Dapat kan? Okey, jom. Okey. Dan setiap umat akan dihadapkan ke hadapan kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jom kita bincang seterusnya. Tafsir Ibn Kathir, iaitu sesungguhnya seluruh umat terdahulu akan dihadirkan pada hari kiamat untuk diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka semua akan diletakkan di hadapan mahkamah Allah untuk diperhitungkan, maksudnya adalah diberikan buku amalan yang telah dicatat. Sebab itu kita bincang, kalau siapa yang ikut saya dalam tadabbur juzuk amma, kita dah bincang surah An-Naba tu. Maksud ahsainahu tu maksudnya adalah tulis dan kira. Jadi nanti di padang mahsyar semua yang tu dicatat dalam buku amalan, kemudian akan dikira dan ditimbang dalam al-mizan. Al-mizan timbangan. Jadi kalau diletakkan amalan buruk di sebelah kiri, amalan yang baik di sebelah kanan. Kalau nak ikut timbangnya tu bukan macam kita sini sekarang punya dacing digital tu. Dia dacing yang lama tu, dacing lambang BN, lambang Barisan Nasional tu. Yang tu macam tu kan. Lambang Barisan Nasional tu. Jadi yang jahat letak kat sebelah kiri ni, yang baik letak yang sebelah kanan ni. Kalau baik ni lebih banyak daripada yang jahat ni, dia jadi berat. Jadi yang sebelah kanan jadi berat, yang sebelah kiri jadi ringan, jadi naik ke atas. Jadi bila berat timbangan amalan dia, dia masuk syurga. Tapi kalau berat timbangan amalan kejahatan dia, ringan amalan kebaikan dia, dia masuk neraka. Sebab itu kalau kita baca dalam surah Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man, dan ada pun man, siapa fa amma man haffat mawazinuhu, haffat ataupun wa amma man thaqulat, thaqulat ni thaqil, berat. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Siapa yang berat amal timbangannya, kan, fahuwa, maka dia fi 'aishatin, dia dalam kehidupan radiyah, yang diredai, maksud dalam syurga. Wa amma man khaffat, khaffat ni hafif, ringan. Siapa yang berat timbangan amalan dia. Wa amma man khaffat mawazinuhu, mawazinu tu mizan, timbangan amalan dia. Fa ummuhu hawiyah, dia akan dikandungkan oleh neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah?
narun hamiyah, apinya yang menjulang-julang tinggi. Apinya yang menjulang tinggi. Jadi itu kalau bincang khafats dengan thakulats. Jadi pada hari kiamat nanti dihadirkan semua umat terdahulu, akan diperhitungkan di hadapan Allah, lalu dia ini Allah membalas seluruh amalan mereka yang baik maupun yang buruk. Ibnu Abbas berkata, ladaina dimaksudnya di sisi kami, iaitu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Muhdarun, mereka semua akan dihadirkan untuk dihisap. Okey, mim kat sini menjadi penyambung. Muhdarun maksudnya mereka semua dihadirkan. Okey, selesai. Jalalain kata wa in, tiadalah sebagai in nafiyah, dia bukan menafikan. Sesungguhnya bila dianggap sebagai in muhaffafah daripada inna, kullun masing-masing daripada semua makhluk. Jadi ini bukan nafi, tapi dia maksudnya adalah setiap makhluk. Wa in kullun lamma, kalau kita maknakan in tu sekiranya, tak, maksudnya kullu lamma. Okey, lamma melainkan apabila dibaca dengan tasydid, dibaca dengan sabdu ni, dia sama erti dengan lafaz illa, iaitu melainkan. Jadi lamma ni maksudnya adalah melainkan, jami semuanya dikumpulkan, menjadi khabar kepada mubtada, cerita itulah. Yang ini dihimpunkan, ladaina muhdarun, dihimpunkan kepada kami, yang ini dikembalikan untuk menjalani penghisaban. Penghisaban. Jadi ni tafsir Jalalain sebut kepada kita macam ni. Okey. Al-Munir pula kata semua umat terdahulu akan dikembalikan untuk dihisapkan di hadapan Allah SWT, maka diberikan ganjaran mengikut amalan mereka, bukan saja yang dibinasakan akan ditinggalkan tanpa hisap, bermaksud semuanya. Jadi yang dibinasakan oleh Allah tu pun akan dihisap juga. Jadi orang kafir yang confirm masuk syurga tu nanti ada buku amalan tak dia? Dia kan confirm masuk syurga kan? Maksudnya orang kafir ni buat apa nak hisap, dah tahu tak lulus dah. Kan? Macam kadang-kadang kalau kita periksa kan, semua dah tak lulus, nak bagi nombor buat apa? Nak bagi peratus buat apa? Kan sebab dah tak lulus semua. Kan dah tak lulus dah. Tak. Kita tak lulus, ada juga nombor, ada juga peratus kita, lepas tu kedudukan dalam kelas. Kalau 40 orang, 40 per 40 nanti kita kedudukan dalam kelas, bawah tu 40-40. Bila bapak kita datang, siaplah kena marah, ambil report card dulu. Kan? Ni apa pasal 40-40, maksudnya orang yang paling last sekali, orang yang paling tak pandai dalam kelas, dia 40-40. Dia panggil tu kan, Allah SWT. Dia, orang kafir juga sama. Orang kafir walaupun dia buat jahat, tak ada kebaikan langsung dia buat dalam kehidupan dia, dia akan dibentangkan juga buku amalan pada dia. Dia akan tengok, ya Allah, buku amalan apa ni? Inilah yang kamu lakukan atas muka bumi ini dulu. Jadi ketika itulah dia tunduk, dia rasa, dia murung, dia gementar, dia takut sebab dia lihat buku amalan dia, semua kejahatan tak dikebaikan langsung. Semua kejahatan tak dikebaikan langsung. Macam kita lah. Report card kita semua warna merah je. Oi, nak balik rumah rasa takut je. Kan, mana nak pergi ni, lambat-lambat nak balik rumah. Bila minggu depan kena hantar balik report card sebab bapak kena sign kan. Bapak kita kena sign. Itulah jadi pakar peniru sign bapak. Saya seorang kat bilik, sign bapak macam ni. Sebab tak nak hantar buku report tu, tak nak jumpa bapak, sign sendiri. Cikgu tahu, nampak menggigil je ni. Ini bukan bapa awak yang sign ni. Ini awak sign sendiri ni. Tu, ya. Sampai tahap tu semua takut sebab tak lulus. Semua merah je. Dia tak boleh guna alasan cikgu tak ada pen biru, pak dah habis dah pen biru sebab itu semua warna merah. Tak ada. Kita tak boleh nak tipu bapak kita. Bapak kita dah tahu dah. Sebab bapak kita pun sama juga dulu merah juga. Bapak kita pun merah juga dulu. Dia pun sama juga tiru sign atuk kita dulu. Sama juga dengan kita kan. Jadi semua akan, walaupun tak lulus, ada juga dia punya peratusnya, ada juga nombor dia, ada juga markah dia. Itulah orang kafir juga, dia akan diberikan buku amalan. Lepas tu dia timbang tak amalan dia? Timbang juga. Sebab setiap orang akan melalui neraca timbangan tu. Kalau ikutnya, orang kafir tak payahlah nak tian sirat. Terus masuk dalam neraka lah, memang tempat dalam neraka. Memang amalan dia tak. Lalu juga neraka, lalu juga atas tian sirat.
nak menyebang juga, akhirnya jatuh ke bawah. Akhirnya jatuh ke bawah. Dia tu ada orang kafir Allah butakan mata dia. Kalau celik pun dia nak berjalan pun susah. Okey, lagilah buta, meraba-raba dia, akhirnya jatuh ke bawah. Ada yang api neraka tu dia menjulang tinggi sampai sentuh dia dan akhirnya jatuh dalam neraka. Itulah gambaran tentang titian sirat. Okey. Jadi itu yang dimaksudkan tentang itu, insya-Allah. Boleh? Okey, ini kesimpulan dia lah. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, bermaksud dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami. Jadi kebenaran dan kepastian setiap makhluk akan dikumpulkan di hadapan Allah. Mereka akan menerima setimpal dengan perbuatan mereka. Yang balas dibalas jahat, yang baik dibalas baik. Itulah. Jadi Allah tu tak mungkir janji. Ya, Allah tak mungkir janji. Yang jahat tetap Allah akan balas kejahatan. Yang buat baik tetap Allah akan balas dengan kebaikan. Dengan kebaikan, insya-Allah. Okey. Selesai. Ada nak tanya soalan ataupun ada nak komen sikit? Ustaz. Ya, okey. Silakan, apa? Adakah yang dibangkitkan tu hanya manusia sahaja? Bagaimana dengan haiwan? Ya. Dalam surah An-Naba okey. Dalam surah An-Naba disebut tentang kadang-kadang kita ada buat kezaliman dengan haiwan. Ya, semua binatang yang dibangkitkan adalah binatang yang dulu, masa binatang yang bertanduk, contohnya dia tanduk kawan dia dulu masa dekat dunia ni. Kan dia tengah-tengah sedap-sedap makan kawan dia tu, tiba-tiba datang yang kambing ni, dia pergi tanduk kambing yang sedang makan tu, tergolek-golek kambing itu yang sedang makan tu kan. Nanti di akhirat kambing yang tadi ditanduk atas muka bumi ini dia akan tanduk balik kambing yang tanduk dia dulu atas muka bumi ini. Jadi dah balas itu, dua-dua mati dan terus tak ada. Jadi binatang pun akan dibangkitkan. Harimau kita nampak zalimnya, dia makan kan, dia kejar-kejar dia makan zebra contohnya kan. Lepas tu dia siap-siap dagingnya, nanti di akhirat zebra pula yang akan terkam dia, siap-siap daging dia, lepas tu dua-dua mati dah habis. Cuma manusia je tak. Manusia bila dia buat jahat pada orang tu, dia pukul sampai tak berhenti. Bila dia mati orang tu hidupkan balik, pukul lagi. Itu manusia. Tapi binatang dia bila dah balas, dua-dua mati dah habis. Jadi binatang juga akan dibangkitkan oleh Allah nanti. Cuma tak ditimbang amalan dia. Tak ditimbang amalan dia. Kalau kita buat kezaliman dengan haiwan? Kita kena lah. Oh, kita kena lah. Okay. Kita kena lah. Okay, Sri. Ustaz. Okay. Ustaz kata tadi kalau manusia pukul manusia, nanti dekat akhirat dia akan pukul, orang yang kena pukul tu akan bangkit pukul orang yang pukul dia. Kemudian nanti dia mati, hidup lagi, pukul lagi macam tu. Ya, betul. Kecuali kalau dia minta. Kalau dia minta, contohnya minta ganti rugi lah, contohnya sebab contohnya sebab itu Nabi kata nanti di akhirat ada orang yang muflis kan. Jadi orang selalu sakiti orang kat atas muka bumi ni tak minta maaf. Nanti di akhirat bila orang ni minta ganti rugi, amalan kita akan diberikan kepada orang yang pernah kita sakiti. Jadi kalau dia minta separuh, tinggal separuh je lah amalan kita. Jadi amalan kita separuh tu ditimbang, cukup tak masuk syurga. Itu yang takut tu. Sebab tu Nabi kata dibanding pukul-pukul pun sama juga. Sama lah. Kalau kita tak nak kena pukul, bayarlah. Bayar dengan pahala. Bayar dengan pahala. Jadi tu kena minta maaf. Kena minta maaf dengan semua orang. Dulu kita kalau kita buat tu dalam keadaan kita jahil, kita tak tahu, time tu tak ada akal lagi, ni tak apa, tu tak dikira, tak dosa. Tapi kita dah tahu dah, memang pukul orang salah, kita dah ada akal lah, tu lain lah. Macam sekolah dulu, sekolah rendah, kita pukul kawan kita tak tahu kan, tu tak adalah. Tu dimaafkan sebab time tu kita pun belum jadi mukallaf lagi. Belum diberatkan dengan dosa dan pahala lagi. Jadi kalau dah akil balik, kita dah diberatkan dengan dosa je, baru kita tanggung dosa kita. Kalau kita masih zaman sekolah dulu tak adalah. Tak ada nanti. Masa sekolah ni kita tak pukul budak lelaki ke? Tak ada. Sri dulu suka pukul budak lelaki. Biar. Pukul apa ya? Campak dia masuk dalam lubang.
ganas juga. Tapi okey, dia tak adalah nanti dibangkitkan dulu masih kecil-kecil kau pukul aku, tak. Dia sebab itu time tu belum mukallaf lagi. Belum diberatkan dengan dosa dan pahala lagi. Dia tak adalah, tak ada. Okey, dah besar, dah dewasa, dah mukallaf, dah diberatkan dengan dosa dan pahala, baru dah di situ dihitung kejahatan dia. Okey, insya-Allah. Boleh? Ada 5 minit. Kita rasa berhenti kat sini dulu. Ada baki 5 minit, tak apa, insya-Allah. Kita sambung minggu depan. Saya minggu depan mungkin bersiaran daripada Langkawi kot. Saya ada beri bantuan dekat Langkawi. Kat Pulau Tuba kat Langkawi tu. Kita kali ni santuni frontliner, polis-polis, tentera-tentera yang duduk tepi-tepi laut yang berkemah tu kan. Bila kita pergi baru ni, kita survey siapa lagi yang perlukan bantuan. Baru ni kita hantar bantuan peralatan untuk perubatan hospital. Kita beri mesin-mesin yang digunakan kat ICU dekat Hospital Sultan Maliha Langkawi tu. Bila kita buat kunjung hormat dekat balai polis, dia tanya, dia polis dia kata yang duduk-duduk yang tepi pantai buat kemah, jaga pendatang asing tanpa izin, kadang-kadang jaga yang PKPD supaya dia orang tak keluar kan. Dia orang ni kata dia kalau dapat kopi 3-in-1 pun dah gembira sangat, dia kata. Sebab dia orang ni kena berjaga malam kan, jaga malam. Jadi kita dengar macam tu tak apa. Kita turun kali ni pula kita nak bantu dia untuk dari sudut untuk bantuan makanan. Duit dia apa? Duit gaji dia dapat jalan terus kan. Cuma Allah SWT kita beri dia ni bantuan makanan. Macam tu lah. Kopi 3-in-1 apa semua untuk dia berjaga. Okey. Jadi saya rasa cukup saya tu. Ada pertanyaan tak? Asyita ni anak ya Allah, comelnya. Minta maaf Ustaz, Ahad ni saya tak dapat join kelas sebab saya ada clash dengan kelas lain. Tak apa, insyaAllah. Tapi tak apa, nanti saya minta Aris buatkan private group. Siapa tak dapat boleh tulis situ lah. Beri nama je pada Sri kan, dengan alamat email Sri lah, username email, supaya nanti kita boleh masukkan dalam private group tu, boleh tengok balik rakaman tu nanti dalam tu. Ustaz guna private group Facebook ke? Facebook. Oh, maknanya kena bagi nama Facebook bagi nama Facebook, nanti Haris masukkan untuk tu. Jadi kalau boleh lah, selagi mana ada FB tu boleh ulang-ulang kat situ lah, tengok. Nak tak faham macam mana keadaannya, semua ada kat situ. Tapi yang ni saya bagi asas dulu sebab 4 jam ni asas makhraj sebutan, kemudian hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati dengan Allah SWT dengan mat asli, mat apa tu, yang nanti kita akan buat satu sesi lagi untuk yang advance punya advance kan. Kalau guna Facebook private group tu, Ustaz live ni kita orang tak boleh berinteraksi dengan Ustaz kan, hanya boleh mesej je kan? Mesej je lah. Kalau kat FB, yang ikuti kat FB tu boleh mesej je lah. Yang boleh nanti kita kat Zoom, yang boleh berinteraksi kat Zoom je. Lah. Yang tu sebagai untuk buat ulangan ke apa ke. InsyaAllah Kan murid Ustaz boleh join tak Ustaz? Bukan murid saya, tak apa. Panggil je. Panggil je. Boleh Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okey. Cukup sekadar itu yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua.